Bayangkan Anda kehilangan segalanya dalam sekelip mata. Wang Anda, rancangan Anda, masa depan Anda, semuanya hilang, ditelan laut. Anda terdampar di pantai yang tidak dikenali, dengan hanya kekuatan semangat yang tersisa. Ombak terus mengulangi kehilangan Anda. Tetapi juga satu soalan, dan sekarang? Ini bukan sekadar cerita, tetapi ujian yang kehidupan berikan kepada kita semua. Dalam krisis, jati diri kita yang sebenar akan terserlah. Disinilah bermulanya perjalanan kita ke dalam stoicisme. Sebuah aliran pemikiran yang lahir daripada kesukaran, bukan kesenangan. Stoicism mengajar kita bahawa harta kita yang paling berharga ada di dalam diri kita. Keberanian, kebijaksanaan, integriti. Idea utamanya mudah, bukan peristiwa yang menentukan kita, tetapi reaksi kita. Ribut boleh meragut kapal Anda, tetapi ia tidak boleh merampas keberanian Anda. Anda adalah penguasa dunia dalaman Anda. Stoicisme menjanjikan minda yang teguh, sebuah benteng yang tidak dapat ditembusi oleh sebarang ribut. Zeno membuat pilihan ini lebih 2000 tahun yang lalu. Kehilangannya menjadi asas kepada falsafah yang akan mengubah dunia. Muat turun panduan Anda. Stoicisme abadi, falsafah yang akan mengubah hidup Anda. Anda akan menemui pautan dalam keterangan. Zeno dari Citium ialah seorang pedagang yang sangat kaya. Hidupnya aman dan selesa, dikelilingi kemewahan dan kemakmuran. Namun, ribut kencang tiba-tiba memusnahkan kapal dan kekayaannya, menyebabkannya musnah dan sesat di Athens. Daripada berputus asa, Zeno mencari kebijaksanaan dan ketenangan dalaman. Dia memasuki sebuah perpustakaan, tertarik dengan ajaran mendalam Sokrates dan para bijak pandai purba. Terinspirasi, dia bertanya, di mana dia boleh mencari seorang bijak pandai yang serupa, dan dia diarahkan kepada Crates si sinik, yang terkenal dengan gaya hidupnya yang bersederhana. Ini adalah permulaan transformasi besar Zeno. Dia menyedari bahawa, walaupun dia kehilangan wangnya, dia masih mempunyai keupayaan untuk belajar dan berkembang. Zeno menghabiskan bertahun-tahun belajar dengan para ahli falsafah, mencari cara praktikal untuk menghadapi cabaran hidup. Dia mula mengajar di Stoa Poikile, portiko bergambar, yang memberikan nama kepada Stoicism. Zeno mengajar bahawa kebaikan bukan kekayaan adalah satu-satunya kebaikan yang sejati dan berkekalan. Kemalangan beliau akhirnya menjadi hadiah untuk seluruh umat manusia. Kadang-kadang, dengan kehilangan semua yang kita miliki, kita menemui apa yang benar-benar penting. Perjalanan Zeno dari mangsa kapal karam kepada seorang bijak pandai menunjukkan kepada kita bahawa kebijaksanaan sejati lahir daripada saat-saat sukar. Ajarannya akan menginspirasi generasi pemikir dan pencari kebenaran. Stoicism menjadi panduan abadi untuk bangkit dan mencari makna dalam kehidupan. Teras kepada Stoicisme ialah dikotomi kawalan, satu prinsip asas yang membimbing cara kita hidup dan berfikir. Ada perkara yang kita boleh kawal dan ada perkara yang tidak. Perbezaan ini adalah kunci untuk mencari ketenangan dalam diri kita. Ketenangan datang apabila kita hanya fokus pada apa yang boleh kita kawal. Fikiran, pilihan dan tindakan kita yang sentiasa dalam genggaman kita. Kita tidak boleh mengawal cuaca, apa yang orang lain fikirkan atau bagaimana sesuatu akan berakhir, tidak kira seberapa keras kita cuba. Bimbang tentang perkara-perkara ini hanya membuang masa dan tenaga kerana ia tidak mengubah apa-apa. Kekuatan sebenar kita terletak pada penguasaan dunia dalaman kita, iaitu cara kita bertindak balas terhadap persekitaran kita. Ambil contoh temu duga kerja. Anda tidak boleh mengawal penemu duga, persaingan atau hasil akhir. Tetapi anda boleh mengawal persiapan, sikap dan usaha anda. Ini sepenuhnya dalam tangan anda. Dengan menumpukan pada tindakan anda akan menemui kejayaan. Tidak kira hasilnya, kerana anda telah melakukan yang terbaik. Ini adalah kebebasan. Kebahagiaan anda tidak tebusan kepada peristiwa luaran, tetapi bergantung pada perspektif anda. Jalan Stoa adalah untuk melepaskan apa yang tidak dapat anda ubah dan melaburkan seluruh diri anda dalam apa yang boleh anda pengaruhi. Cara berfikir ini membina ketahanan dan ketenangan, walaupun dalam keadaan yang sukar. Dunia mungkin tidak dapat diramal, tetapi reaksi anda sentiasa milik anda, dan disitulah terletak kekuatan anda. Dikotomi kawalan adalah kunci kepada kehidupan yang tenang dan berdikari. Kehidupan di mana anda tuan kepada diri anda sendiri. Ia bukan tentang mengubah dunia, tetapi tentang mengubah cara anda berinteraksi dengannya. Inilah jalan Stoa, jalan menuju kebijaksanaan dan kebebasan dalaman. Kebajikan stoik yang pertama ialah kebijaksanaan.
Kebijaksanaan bukan sekadar tahu banyak perkara, tetapi melihat dunia dengan jelas, seadanya. Ia adalah tentang membezakan apa yang benar-benar baik, kebajikan, apa yang buruk, keburukan, dan apa yang tidak penting, segala yang lain. Orang yang bijak tidak takut kehilangan sesuatu dan tidak juga terlalu gembira apabila mendapatkannya. Dia tahu nilainya datang daripada keputusannya dan cara dia berkelakuan. Kebijaksanaan adalah keupayaan untuk membezakan apa yang berlaku daripada apa yang kita fikirkan mengenainya. Contohnya, kritikan hanyalah satu maklumat. Penderitaan kita datang daripada cara kita bertindak balas terhadapnya. Orang yang bijak akan mengambil masa, berfikir dan memberi respons secara membina. Kebijaksanaan adalah seperti kompas yang membimbing kita melalui badai kehidupan. Ia membantu kita mengubah masalah menjadi peluang untuk berkembang. Mengamalkan kebijaksanaan bermakna melihat sesuatu sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita takuti atau inginkan. Ia adalah asas untuk kehidupan yang mulia. Kebijaksanaan adalah cahaya yang menunjukkan jalan kepada kita. Kebaikan Stoa yang ketiga adalah kesederhanaan. Kawalan diri dan kesederhanaan penting untuk kehidupan yang seimbang. Ini bukan menolak keseronokan, tetapi menguasai keinginan kita dan memilih dengan bijak apa yang benar-benar berguna kepada kita. Bak kata pepatah Melayu, bukan menolak, tapi memilih yang terbaik. Kesederhanaan bermaksud menikmati perkara baik dalam hidup tanpa menjadi hamba kepadanya atau berlebihan. Ia seperti menikmati secawan kopi yang enak tanpa menghabiskan seluruh cerek sendirian. Ia adalah disiplin untuk mengelakkan keterlaluan dan hidup dengan seimbang dalam setiap situasi, seperti menyediakan teh tarik, jumlah yang tepat untuk rasa yang sempurna. Orang yang sederhana bebas daripada ketagihan keseronokan atau ketakutan akan ketidakselesaan, mencari ketenangan dalaman yang tidak dapat diganggu-gugat, walaupun oleh kesesakan lalu lintas, Kuala Lumpur. Kesederhanaan melindungi kebaikan-kebaikan lain. Tanpanya, kebijaksanaan akan kabur, keberanian menjadi melulu, dan keadilan akan rosak, serta rapuh. Mengamalkan kesederhanaan bermakna mempersoalkan keinginan kita. Adakah saya benar-benar memerlukannya, atau hanya sekadar keinginan? Seperti ketika kita ragu-ragu antara sepotong kek lagi atau menjaga bentuk badan. Ini adalah tentang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, dan menikmati setiap saat dengan perhatian yang sama seperti seorang nenek menyediakan rendang hari raya. Dengan menguasai keinginan kita, kita mencapai kebebasan dan kestabilan dalaman, walaupun menghadapi godaan terbesar, seperti deretan kuih-muih Melayu yang lazat. Kesederhanaan adalah kekuatan senyap yang menjaga kita di jalan yang benar. Ia adalah seni untuk memiliki yang cukup, kunci kepada kehidupan yang harmoni. Nilai murni stoik yang keempat adalah keadilan, kesaksamaan, ihsan, dan rasa hormat yang mendalam terhadap orang lain, tidak kira dari mana mereka berasal. Keadilan ini lebih daripada sekadar undang-undang. Ini bermakna melayan setiap orang sebagai sebahagian daripada kemanusiaan kita bersama, dengan maruah dan belas kasihan. Ini termasuk bertindak dengan jujur dan niat baik, melaksanakan tanggungjawab kita terhadap orang lain, walaupun dalam tindakan kecil setiap hari. Keadilan bermakna menggunakan kekuatan dalaman kita untuk menyumbang kepada kebaikan bersama dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Ahli falsafah Stoik percaya bahawa manusia melakukan kesilapan kerana mereka tidak tahu cara yang lebih baik, bukan kerana mereka jahat atau kejam. Orang yang adil menghadapi ketidakadilan dengan pemahaman, bukan dengan rasa dendam, dan berusaha untuk menyembuhkan daripada memecah belahkan. Keadilan adalah jambatan antara ketenangan dalaman kita dan dunia di sekeliling kita. Kita mengamalkan keadilan setiap hari dengan mendengar, memberi maklum balas yang jujur, mempertahankan apa yang benar, dan menyokong mereka yang dalam kesusahan. Ini bermakna melihat kebaikan dalam setiap orang, walaupun dalam diri mereka yang menyakiti atau mengecewakan kita. Keadilan menghubungkan kebaikan peribadi kita dengan kesejahteraan semua, mencipta impak yang berkekalan. Ini adalah nilai murni yang memberi makna kepada falsafah dalam dunia sebenar, menjadikannya hidup dan praktikal. Kisah hidup Nelson Mandela adalah contoh kekuatan stoik moden. Beliau dipenjarakan selama 27 tahun, dirampas kebebasan, keluarga dan kerjayanya. Sistem itu cuba menghancurkannya, tetapi Mandela fokus pada apa yang boleh dikawalnya, mindanya, sikapnya, dan tindakannya. Beliau belajar, menyusun strategi,
malah cuba memahami pengawal penjara. Keberanian Mandela tidak goyah. Beliau menuntut layanan berperi kemanusiaan dan menjadi simbol maruah. Beliau mengamalkan kawalan diri, mengekalkan disiplin, dan menumpukan perhatian pada pembelajaran. Tetapi kebajikan terbesarnya ialah keadilan. Beliau memilih kemaafan daripada dendam. Selepas dibebaskan, beliau menyatukan negara yang berpecah belah, memilih perdamaian daripada kebencian. Mandela menunjukkan bahawa stoikisme bukanlah penentangan pasif, tetapi kekuatan dan belas kasihan yang aktif. Beliau tidak melayan orang lain seperti mereka melayannya, tetapi seperti yang dituntut oleh kebajikan. Hidupnya membuktikan bahawa stoikisme boleh mengubah dunia. Mandela membina kekuatan dalamannya dalam keadaan yang paling sukar. Contohnya, memberi inspirasi kepada kita untuk melakukan perkara yang sama. Dari kapal karam Zeno hingga ke sel Mandela, lambang ketahanan, stoicisme menawarkan panduan abadi untuk kekuatan dan tujuan hidup yang mendalam. Ini bukan sekadar idea abstrak, tetapi alat untuk kehidupan seharian, senjata ampuh melawan ketakutan, perisai yang kukuh terhadap kritikan, kompas yang boleh dipercayai dalam dunia yang huru-hara. Dunia ini penuh dengan kejutan dan perubahan. Kesukaran dan kehilangan akan datang, dan seringkali begitu. Tetapi kamu sentiasa ada pilihan, dan ini sangat penting. Fokus pada apa yang benar-benar boleh kamu kawal. Tindakan kamu, fikiran kamu, dan siapa diri kamu. Apabila kemarahan atau kebimbangan mula membara dalam diri, berhenti. Tanya diri, apa yang boleh saya kawal di sini dan sekarang? Sentiasa pilih kebijaksanaan berbanding kemegahan, keberanian berbanding keselesaan, kesederhanaan berbanding keterlaluan, keadilan berbanding keegoisan. Jalan ini tidak mudah, ia mencabar, memerlukan latihan harian dan introspeksi yang jujur. Tetapi, ia membawa kepada kebebasan dalaman yang sejati dan kedamaian yang berkekalan dan tidak tergoyah. Kamu mempunyai kuasa untuk membina benteng dalaman kamu. Mulakan sekarang, jangan tunggu. Hiduplah dengan keanggunan dan keazaman yang teguh. Perjalanan bermula dengan pilihan yang sedar. Lakukanlah. Hiduplah seperti seorang stoik. Ubah hidup kamu dan mungkin dunia di sekeliling kamu. Pilihan sentiasa di tangan kamu. Jangan lupa untuk melanggan, suka dan kongsi.